Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Buli Siber. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Buli Siber ini terdapat pada muka surat 67 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.1 memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks iaitu kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 10 ayat dengan menggunakan dua jenis kata berimbuhan mengikut konteks iaitu kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran mengenai Buli Siber. Kedua, mencatat 10 ayat berdasarkan maklumat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai Buli Siber dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 10 ayat dengan menggunakan dua jenis kata berimbuhan mengikut konteks iaitu kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran mengenai Buli Siber. Kedua, murid berjaya mencatat 10 ayat berdasarkan maklumat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai Buli Siber dalam bentuk peta dakap. Pernahkah murid-murid menghadapi masalah Buli Siber? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menghadapi masalah Buli Siber, iaitu masalah Buli Siber ini terjadi di internet apabila seseorang itu menghadapi masalah seperti dicaci, dihina, diherdik oleh orang lain di internet, maka mangsa tersebut akan berasa malu dan akan menjadi kemurungan. Pastinya ada setengah kes sehingga mangsa mahu membunuh diri kerana dimalukan ataupun dihina, diejek oleh pelaku tersebut. Oleh itu, dapatlah kita fahami bahawa masalah Buli Siber ini merupakan perkara yang sangat serius. Oleh itu, murid-murid perlulah menjaga etika sewaktu melayari internet, terutamanya menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan apa-apa sahaja media sosial. Murid perlulah menjaga tutur kata dan memberikan komen yang positif kepada sesiapa sahaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat serba sedikit mengenai Buli Siber ini. Seterusnya, mari kita memahami jenis kata berimbuhan awalan dalam peta buih ini. Murid-murid, apakah kata berimbuhan awalan? Bagus, kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada awal kata dasar seperti mengancam. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyediakan beberapa contoh imbuhan awalan yang murid dapat lihat dalam bentuk peta buih ini. Jadi di sini kita lihat yang pertama iaitu diper. Diper ini merupakan imbuhan awalan yang diletakkan pada awal kata dasar iaitu murid-murid dapat lihat contohnya diperbuat. Buat merupakan kata dasar maka menjadi diperbuat. Seterusnya dipersenda. Kata dasarnya senda. Maka ditambahkan dengan imbuhan awalan diper menjadi dipersenda. Seterusnya kita lihat yang kedua iaitu pen. P-E-N.
N. N itu yang huruf besar itu boleh bertukar menjadi 4 bentuk, iaitu pe, pem, pen dan peng. Kita lihat yang pertama, petani. Tani merupakan kata dasar, maka pe ini berada di hadapan kata dasar tani, maka menjadi petani. Seterusnya, pembantu. Bantu kata dasar, maka ditambahkan imbuhan awalan pada awal kata dasar bantu tersebut, maka menjadi pembantu. Seterusnya yang ketiga, yang C itulah kita lihat penjual. Jual merujuk pada kata dasar, maka ditambahkan dengan imbuhan awalan pen di situ, maka menjadi penjual. Dan penghujung. Hujung merupakan kata dasar, maka peng ini diletakkan pada awal kata dasar hujung, maka menjadi penghujung. Seterusnya kita lihat yang ketiga pula, iaitu di. Di ini imbuhan awalan yang diletakkan di hadapan kata dasar, iaitu didik, maka menjadi dididik. Seterusnya, diberi. Beri kata dasar, maka ditambahkan dengan imbuhan awalan di hadapan kata dasar beri, maka menjadi diberi. Seterusnya yang keempat, ter. Imbuhan awalan ter ini diletakkan di hadapan kata dasar, iaitu kata dasarnya sepak, maka menjadi tersepak. Yang kedua, terkena. Kena merupakan kata dasar, maka ditambahkan dengan imbuhan awalan ter, maka menjadi terkena. Seterusnya, imbuhan awalan ber. Contohnya, berjabat. Di sini kita dapat lihat jabat merupakan kata dasar, maka ber ini diletakkan di hadapan kata dasar jabat, maka menjadi berjabat. Jabat maksudnya bersalaman. Seterusnya, B iaitu berpeluk. Kata dasarnya peluk, maka ditambah dengan imbuhan awalan iaitu ber pada awal kata dasar, maka menjadi berpeluk. Seterusnya, kita lihat imbuhan awalan men. M-E-N. N itu huruf besar, maka boleh bertukar menjadi 4 bentuk, iaitu me, mem, men dan meng. Maka di sini dapatlah kita lihat yang pertama, menyanyi. Nyanyi ini ditambahkan dengan imbuhan awalan iaitu me. Maka menjadi menyanyi. Seterusnya, membuli. Buli merupakan kata dasar ditambah ataupun diletakkan dengan imbuhan awalan mem pada awal kata dasar buli, maka menjadi membuli. Seterusnya, mendengar. Dengar ialah kata dasar, maka di sini ditambahkan dengan imbuhan awalan pada awal kata dasar dengar, maka menjadi mendengar. Dan yang terakhir, menghembus. Hembus merupakan kata dasar ditambah dengan imbuhan awalan iaitu meng, maka di sini menjadi menghembus. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis kata berimbuhan awalan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami jenis kata berimbuhan akhiran. Maka di sini kata berimbuhan akhiran ialah kata yang menerima imbuhan pada akhir kata dasar seperti amalkan dan awasi. Jadi di sini, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan mengenai kata berimbuhan akhiran, iaitu yang pertama, i. Contohnya, jalani. Dan yang kedua, bebani. Maka di sini dapatlah kita fahami, i ini terletak pada akhir kata dasar, iaitu yang murid-murid dapat lihat jalan dan juga beban yang merupakan kata dasar, maka ditambahkan dengan imbuhan akhiran
di belakang kata dasar. Seterusnya, kan. Imbuhan akhiran kan ini diletakkan di belakang kata dasar, iaitu rata, menjadi ratakan. Seterusnya, besarkan. Oleh itu, kan ini mestilah berada di belakang kata dasar. Seterusnya, imbuhan akhiran an. Imbuhan akhiran an ini diletakkan ataupun terdapat di mana? Ya, terdapat di belakang kata dasar, iaitu seperti barang. Maka menjadi barangan. Seterusnya, terletak di belakang kata dasar tepi. Maka menjadi tepian. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata berimbuhan akhiran ini dengan sebaiknya. Mari kita membaca pandangan oleh masyarakat mengenai buli siber di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita sama-sama meneliti dan memahami maklumat ataupun pandangan yang dinyatakan oleh beberapa orang mengenai buli siber. Maka di sini Dinesh menonton wawancara tentang buli siber dalam televisyen dan dia telah mendapati bahawa ada beberapa orang yang berpendapat mengenai buli siber, iaitu kita lihat yang pertama, buli siber ialah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, email, laman sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Encik Azman bin Abu yang merupakan pegawai komunikasi dan multimedia. Seterusnya kita lihat pandangan yang kedua daripada Inspektor Karim bin Zaki yang merupakan pegawai polis. Menurut beliau, buli siber terbahagi kepada beberapa jenis seperti menghantar mesej, foto, video yang mengganggu seseorang, menyalahgunakan kata laluan dan menyamar sebagai orang lain, dan memulaukan individu daripada kumpulan internet dengan sengaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai buli siber ini. Seterusnya, mari kita membaca pandangan orang yang ketiga dan yang keempat mengenai buli siber. Dan di sini kita lihat pandangan orang yang ketiga ini daripada Encik Yunus bin Ali yang merupakan aktivis sosial. Beliau berpendapat bahawa cara mencegah buli siber termasuklah amalkan keselamatan dan etika melayari internet. Kedua, jangan kongsikan butiran peribadi dalam internet dan awasi nada dan makna mesej yang ditulis. Mungkin maknanya boleh disalah tafsir. Seterusnya kita lihat pandangan orang yang keempat pula daripada Puan Suraya binti Saiful yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling. Menurut beliau, buli siber boleh menyebabkan mangsa resah, murung serta mendapat penyakit yang berkaitan dengan tekanan. Dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa melakukan perkara negatif. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa ada cara-cara untuk kita mengatasi, iaitu mencegahlah untuk mengatasi masalah buli siber ini, iaitu janganlah kita berkongsikan butiran peribadi seperti apa? Bagus, seperti kad pengenalan, nombor telefon kepada orang ramai dalam mana? Dalam media sosial. Iaitu berhati-hati sewaktu murid-murid
menulis ataupun membuat kenyataan dalam media sosial. Dan dapatlah kita fahami bahawa mangsa yang mengalami buli siber ini akan mendapat beberapa masalah penyakit seperti resah, murung dan mendapat tekanan perasaan. Maka seseorang itu akan boleh bertindak negatif. Seperti apa? Seperti bunuh diri ataupun seseorang itu akan menyendiri sehinggalah menyebabkan dia sakit. Baiklah murid-murid, mari kita mengecam perkataan yang menggunakan kata berimbuhan awalan dan akhiran berdasarkan pandangan oleh masyarakat mengenai buli siber. Jadi di sini, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid mengenal pasti ataupun mengecam perkataan yang menggunakan dua jenis imbuhan tadi, iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Oleh itu, mari kita lihat sama-sama ya murid-murid. Yang pertama di situ, Dinesh menonton wawancara tentang buli siber dalam televisyen. Maka di sini dapatlah kita kenali iaitu menonton ini menggunakan kata berimbuhan awalan iaitu me. Kata dasarnya iaitu tonton. Maka menjadi menonton. Tak boleh menjadi metonton. Kan? Jadi kena T itu menjadi huruf N, maka menonton. Seterusnya kita lihat yang kedua di situ mengancam. Mengancam menggunakan imbuhan awalan meng. Kata dasarnya iaitu ancam, maka mengancam. Seterusnya yang ketiga iaitu terbahagi. Terbahagi ini menggunakan imbuhan awalan iaitu ter. Kerana ter ini terletak di mana? Bagus, terletak di hadapan kata dasar bahagi. Maka menjadi terbahagi. Seterusnya kita lihat menghantar. Menghantar ini adanya penggunaan imbuhan awalan iaitu meng. Maka menjadi menghantar. Hantar iaitu kata dasar. Meng ini imbuhan awalan yang diletakkan di hadapan kata dasar hantar. Maka menjadi menghantar. Seterusnya, imbuhan awalan iaitu meng. Mengganggu. Maka di sini ganggu ialah kata dasar dan ditambahkan di situ dengan imbuhan awalan meng. Maka menjadi mengganggu. Seterusnya kita lihat perkataan laluan. Perkataan laluan ini ditambah ataupun diletakkan dengan imbuhan akhiran pula. Maka di sini menjadi laluan iaitu imbuhan akhirannya an. Mestilah berada di akhir perkataan iaitu kata dasar lalu. Maka menjadi laluan. Seterusnya menyamar. Menyamar ini menggunakan perkataan berimbuhan awalan iaitu me. Dan me ini terletak pada awal kata dasar samar. Maka ditambahkan me dengan samar ini menjadi menyamar. Tidak boleh menjadi mesamar. S itu kena ubah ya menjadi ny. Menyamar. Dan yang terakhir di situ iaitu kumpulan. Maka di sini dapatlah kita fahami kumpulan ini sudah pun ditambahkan dengan kata imbuhan akhiran iaitu an. Maka menjadi kumpulan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis imbuhan awalan dan imbuhan akhiran yang terdapat dalam kenyataan bagi kedua-dua orang ini. Seterusnya, mari kita menganalisis ataupun mengenal pasti perkataan
yang menggunakan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran dalam kenyataan bagi orang yang ketiga dan yang keempat ini pula. Kita lihat yang pertama iaitu perkataannya mencegah. Mencegah ini ditambahkan dengan kata imbuhan awalan men, maka menjadi mencegah. Seterusnya kita lihat yang kedua, perkataannya amalkan. Maka di sini dapatlah kita fahami adanya penggunaan imbuhan akhiran iaitu kan. Maka kan ini diletakkan di belakang kata dasar amal menjadi amalkan. Seterusnya kongsikan. Kongsikan ini adanya penggunaan imbuhan akhiran di mana? Bagus, di belakang kata dasar kongsi. Maka menjadi kongsikan. Seterusnya kita lihat imbuhan akhiran an yang ditambah pada akhir kata dasar butir. Maka menjadi butiran. Seterusnya kita lihat awasi. Awasi ini sudah pun diletakkan dengan imbuhan akhiran i di belakang kata dasar awas, maka menjadi awasi. Seterusnya ditulis. Ditulis ini sudah pun ditambahkan dengan kata imbuhan awalan di. Di mana? Di hadapan kata dasar tulis, maka menjadi ditulis. Seterusnya kita lihat lagi di situ iaitu disalah. Disalah ini ditambahkan dengan kata imbuhan awalan di. Maka di ini ditambah ataupun diletakkan di hadapan kata dasar salah, maka menjadi disalah. Seterusnya kita lihat kenyataan bagi orang yang keempat pula iaitu yang pertama kita lihat mendapat. Mendapat ini sudah pun ditambahkan dengan kata imbuhan awalan men. Di mana men ini? Di hadapan kata dasar dapat, maka menjadi mendapat. Seterusnya penyakit. Penyakit ini sudah pun ditambahkan dengan imbuhan awalan pe. Iaitu pe ini diletakkan pada awal kata dasar iaitu sakit. Maka menjadi penyakit. Tak boleh jadi pesakit. Iaitu kena penyakit. Seterusnya kita lihat tekanan. Tekanan ini ditambahkan dengan imbuhan akhiran. Di mana? Bagus. Terletaknya di belakang kata dasar tekan. Maka menjadi tekanan. Dan akhir sekali iaitu tertentu. Tertentu ini sudah pun ditambahkan ataupun diletakkan dengan imbuhan awalan ter. Di mana? Bagus. Terletaknya pada awal kata dasar tentu. Maka menjadi tertentu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perkataan yang ditambahkan dengan kata berimbuhan awalan dan akhiran ini dalam kenyataan orang yang ketiga dan yang keempat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid binakan ayat dengan melengkapkannya menggunakan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang disediakan. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kali ini, murid sepatutnya perlu membina ayat. Tetapi jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid membina ayat dengan menggunakan perkataan yang menggunakan kata imbuhan awalan dan akhiran. Yang seperti murid-murid dapat lihat di situ, yang di sebelah kiri itu merupakan perkataan ataupun jawapan yang menggunakan kata berimbuhan awalan dan akhiran. Oleh itu, murid perlulah melengkapkan ayat ini ya murid-murid dengan jawapan ataupun perkataan tadi yang sesuai. Jadi di sini murid bolehlah merujuknya dalam slide aktiviti kedua tadi yang telah kita bincangkan
bersama-sama mengenai perkataan yang menggunakan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran tersebut. Jadi di sini murid lengkapkanlah ayat ini dan murid perlu tuliskannya dalam buku tata bahasa. Pastikan tulisan dan ejaan betul dan kemas. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.